Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada semua guru dan juga staf. Seperti mana saya janjikan, hari ini saya akan mengadakan satu video penerangan berkenaan dengan informasi terkini tentang pengoperasian sekolah berdasarkan maklumat yang saya terima semalam semasa bersama dengan pihak PBD perkara pertama yang saya nak maklumkan ialah tentang pengoperasian sekolah, iaitu keberadaan guru dan juga AKP. Untuk guru, seperti mana ditetapkan oleh Menteri Pendidikan kita, memaklumkan bahawa bermula pada pembukaan sekolah pada minggu hadapan, hari Isnin, guru-guru perlu menjalankan proses PDPR di rumah. Bermakna bahawa guru-guru perlu berada di rumah berdasarkan jadual yang telah ditetapkan, memberikan tugas kerja kepada pelajar dan hendaklah sentiasa mematuhi SOP. Bermaksud waktu PDP tu tuan-tuan perlu berada di rumah. Tuan-tuan Jadi untuk keberadaan guru, tuan-tuan di bawah tertakluk undang-undang PDPR. Manakala bagi AKP pula, berdasarkan maklumat semalam juga dimaklumkan situasi yang sama, iaitu AKP juga perlu berada di rumah kecuali bagi menjalankan urusan penting yang tidak boleh dilakukan di rumah. Itu pun di atas kebenaran ketua jabatan. Ini bermakna AKP tidak perlu berada di sekolah, perlu berada di rumah, kecuali kalau seandainya diperlukan untuk menjalankan tanggungjawab di sekolah. Tuan-tuan Jadi jelas bahawa keberadaan guru dan juga staf ialah BDR, bekerja dari rumah. Jelas tuan-tuan perkara yang kedua yang saya nak maklumkan ialah dari segi PDPR. Maklumat semalam yang saya dapat, pertama dari segi penjadualan tidak berlaku sebarang perubahan. Yang mana jadual hendaklah memastikan bahawa tiada pengurangan jumlah minit minimum bagi setiap mata pelajaran. Ini bermakna kita masih menggunakan jadual yang sama. Perkara yang kedua tentang PDPR ialah dari segi penggunaan kaedah, sama ada secara online atau offline. Bagi kita pada minggu yang pertama, Sekolah Kebangsaan Afrika menetapkan kita akan menggunakan kaedah yang berbeza. Pada minggu pertama, oleh kerana kita kekangan dari segi penyediaan bahan, maka kita telah memilih bahawa pada minggu yang pertama kita akan mengadakan secara online. Jadi tuan-tuan bolehlah menghantar bahan kepada pada pelajar, sama ada menggunakan buku teks atau buku tulis, ataupun apa saja kaedah yang tuan-tuan boleh laksanakan. Sebab dimaklumkan pada minggu ini tuan-tuan iaitu guru tidak dibenarkan hadir ke sekolah. Jadi kalau dah tuan-tuan tidak dibenarkan hadir ke sekolah, bagaimana untuk menyediakan modul? Apatah lagi kita mendapat kekangan daripada aspek penyediaan bahan. Yang mana di Syed Iskandar saya dimaklumkan tiada lagi kedai yang dibuka untuk membuat salinan ataupun fotokopi. Tetapi bagi minggu yang kedua nanti, insya-Allah kita akan guna pakai kaedah modul, sebab bagi memudahkan penyertaan murid-murid untuk kaedah yang itu, minggu depan saya akan sediakan satu jadual untuk tuan-tuan menghantar bahan modul kepada pejabat untuk dibuat salinan. Tetapi seandainya minggu depan ada setengah kedai yang boleh dibuka, contoh dia, tuan-tuan bolehlah mengguna pakai untuk menghantar bahan tersebut ke tempat tersebut. Bermakna tuan-tuan tidak perlu hadir ke sekolah kalau dibukalah kedai-kedai tersebut. Kalau tak ada, yes, tuan-tuan boleh hadir ke sekolah, tetapi berdasarkan jadual waktu yang akan saya sediakan. Yang mana penghantaran bahan tersebut hendaklah berdasarkan jadual supaya tidak berlaku kehadiran guru-guru yang ramai ke sekolah. Jelas tuan-tuan perkara yang seterusnya tentang PDPR, saya mohon sekali lagi bahawa
kepekaan pada guru-guru untuk memastikan selepas saja kita mengadakan PDPR, jangan lupa membuat pelaporan kepada link yang telah diberikan oleh pihak kementerian. Dan insyaAllah kita juga akan menyediakan link Google Form untuk backup seandainya berlaku sesuatu yang luar jangka. Okey tuan-tuan ya. Jadi jangan lupa perkara tersebut, sebab saya takut seandainya tuan-tuan tidak menghantar pelaporan tersebut walaupun tuan-tuan menjalankan proses PDPR, tuan-tuan boleh secas lah bahawa tuan-tuan tidak menjalankan PDPR. Jadi perkara penting salah satu daripada menjalankan PDPR ialah pelaporan. Okey ya. Dan tuan-tuan, perkara yang ketiga saya nak maklumkan ialah baru-baru ni saya dah hantar banyak bahan-bahan dalam Telegram sekolah berkenaan tentang perkara terkini yang dibuat oleh PPD. Antaranya ialah portal PPD Perak Tengah. Portal PDPR. PPD Perak Tengah di laman atau yang telah diberikan dalam Telegram yang saya masukkan hari itu yang mana ya di dalam portal tersebut terdapat banyak perkara yang boleh kita gunakan. Antaranya ialah penggunaan bahan-bahan. Okey, bahan-bahan sama ada secara bentuk modul ataupun secara online. Dan di dalam portal tersebut juga ada diletakkan link untuk pelaporan yang KPM punya. Jadi tuan-tuan buka di portal tu pun dah ada link yang disediakan. Dan tuan-tuan boleh berkongsi modul lah kalau tuan-tuan nak kongsi modul ke dalam program tersebut. Dan semasa taklimat diberikan dari itu, alhamdulillah ya, nama FEKRA tercatat antara sekolah yang telah menghantar modul. Tak salah saya dalam tu yang ditunjukkan itu ada 2 sekolah. Dan salah satu dia ialah sekolah FEKRA yang mana gambar Cikgu Tolina terpapar bagaimana proses PDPR transisi tahun 1 hari itu, iaitu memasak hari itu keluar. Dan alhamdulillah, tahniah kepada yang terlibat, dan orang lain pun boleh melakukan perkara yang sama untuk berkongsi bahan-bahan yang disediakan. Jadi pada saya telah memaklumkan perkara-perkara penting yang saya dapat daripada PPD, dan saya mohon dari masa ke semasa tuan-tuan bolehlah merujuk dalam Telegram atau WhatsApp sekolah, sebab saya akan masukkan perkara-perkara yang terkini untuk tuan-tuan ikuti, dan informasi yang terbaru yang boleh saya dapat daripada PPD tuan-tuan ya. Jadi sentiasa tengok, dan jangan lupa tuan-tuan ya, bermula pada minggu depan proses PDPR akan berlangsung seperti mana yang saya maklumkan tadi. Jadi bersiap sedialah. Dan saya rasa itu daripada saya, dan insyaAllah lepas ini saya akan buat pula satu lagi video khas untuk para pelajar pula ya. Jadi saya itu daripada saya ucapkan salam sejahtera kepada semua, dan jagalah diri, jaga kesihatan supaya tuan-tuan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.